Okey. Jadi peneman di alam sana tu, apa surah yang akan menemani kita? Surah Al-Mulk. Apa dalilnya? Satu hari seorang sahabat Nabi ni, saya nak berdiri lah pula. Masya Allah. Baru nampak Satu hari sahabat Nabi ni dia bina khemah. Dia tak tahu yang dia bina tu atas kubur. Lalu dia mendengar di bawah tanah bacaan suratul Mulk. Suratul Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Ada suara baca surah Al-Mulk daripada awal sampai habis. Kalau kita dengar ada suara daripada bawah tanah, bismillah dah lagi dah kita kan. Ini dia dengar sampai habis suara daripada bawah tanah. Lalu dia pergi bertemu dengan Nabi dan dia bertanya Nabi. Dia cerita, ya Rasulullah, aku membina khemah di dalam perjalanan yang saya tak tahu ada kubur di bawahnya. Lalu Nabi pun bersabda, Tabarakalladzi biyadihil mulk hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabr. Sesungguhnya Tabarakalladzi biyadihil mulk adalah penghalang dan perisai daripada azab kubur. Subhanallah. Kubur adalah rumah yang mungkin lebih lama kita akan duduk anak-anak berbanding rumah di dunia, berbanding hostel kita. Dan kita akan keseorangan, kesepian, kita berada di rumah tanah. Tetapi Al-Quran akan menerangi, memberi cahaya, akan menjadi hujah, peguam bela kepada kita. Itu hadis Nabi yang lain. Nabi bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran akan menjadi hujah yang akan membela kamu ataupun hujah yang akan menentang kamu. Berhati-hati anak-anak. Al-Quran boleh menjadi hujah yang akan menentang. Ya Allah, dia ada Al-Quran tapi tak belek. Sila terasa. Ya Allah, dia ada Al-Quran, dia baca tapi dia tidak memahami. Ya Allah, dia baca dan dia faham dan dia tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Dia tak mengikuti perintahmu, ya Allah. Kita bimbang Al-Quran akan jadi hujah untuk menentang kita, bukan akan mempertahankan kita. Jadi surah Al-Mulk sekurang-kurangnya setiap malam, kita wajibkan diri kita, penat, letih macam mana pun, Al-Mulk jangan tinggal. Subhanallah. Al-Mulk jangan tinggal. Kita kat dunia ni, kalau kita ada geng 4 orang, tiba 4 orang tu singkirkan kita, sedih tak rasa? Kita geng ni, klik ni, kawan baik 4 orang ni. Tiba kita tahu 3 orang tu, sini mall paling dekat, mall apa? Oh, KL is mall. Siang kamu kan, label-label. Anjing. Hebat dah KL is mall tu, tapi dia bukanlah meriah sangat kan. Adalah restoran Chef Wan kan. Tapi best jugalah, best juga. Okey, tu paling dekat. Tapi dia suram sikit kan? Ke tak? Tak adalah, dia terang je, bukan suram maksudnya. Okey, tak apa. Tak payahlah bahas tu. KL is mall tu, ya. Bila kamu pergi, kamu ni tiba-tiba kamu tahu 3 orang pergi tak ajak kamu. Sedih tak? Sedih, ya Allah. Esok bila kita mati, Nabi bersabda, 3 perkara mengiringi si mati ke kubur. 3. Pertama, keluarga, kawan-kawan akan iring kita lah. Kedua, hartanya. Maksudnya harta masa tu adalah harta yang kita tinggalkan apa saja. Dan yang ketiga, amal soleh. Nabi kata 2 akan pergi meninggalkan, 1 je kekal, amal soleh. Kawan baik macam mana? Dia dah lapar, dia balik. Dia akan nangis-nangis dulu. Mungkin dia tak sedih sangat, dia akan buat-buat macam sedih lah. Sebab macam teruk sangat kawan meninggal tak nangis kan. Maksudnya nak sebut manusia paling mencintai bukan kawan, paling mencintai diri sendiri. Manusia paling cintai diri sendiri. Seorang ibu dia sayang anak juga untuk dirinya. Sebab dia dapat kasih sayang pada anak untuk dirinya. Anak sayang dia untuk dirinya. Anak belajar, anak menyantuni untuk dirinya. Samalah suami sayang isteri, isteri sayang suami. Kamu ni kalau sweet-sweet macam ni, encik sayang saya. Depan orang dia. Dan saya sayang kasih pada encik suami saya. Bila saya sayang encik suami saya dapat kasih sayang dia. Nampak tak? Ada apa yang saya akan dapat. Jadi manusia ni, kita paling sayang diri kita.
Dan ciri-ciri orang yang paling sayang, cinta ni macam ni. Kita tidak akan mampu mencintai seseorang selagi mana kita tidak mencintai diri kita. Dan kita tak akan mampu mencintai diri kita selagi mana kita tidak mencintai Allah. Sebab itu kita akan dapati orang yang mampu beri kasih sayang kepada suami, kepada anak-anak, dia penyayang. Dia adalah orang yang sangat menyayangi dirinya. Apakah titik paling penting, maksudnya indikator paling penting untuk menyatakan kita sayang diri kita adalah apabila kita taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itulah tahap kita sayang diri paling hebat. Sebab apa? Dengan taat Allah dapat masuk syurga, tinggal larangan Allah dapat hindar pada neraka. So itulah namanya kita sayang diri kita, jaga diri kita pada neraka, dan kita nak pastikan diri kita masuk syurga. Dan siapa yang boleh menyayangi diri di level ini, dia akan mampu dan mempunyai banyak kasih sayang, dan dia pun jadi orang yang penyayang. Dan dia sayang suami, sayang anak tanpa harap balasan. Kalau dapat balasan, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau tak dihargai, tak dibalas pun, dia dah cukup kasih sayang dia tu terhadap dirinya sendiri. Menyayangi diri kerana Allah, dan menyayangi suami, menyayangi anak pun kerana Allah. Okey, sekarang kita buka soal jawab. Sekarang pukul berapa? 9:01 minit. Saya perlu berhenti pukul 9. Dah habis masa. Boleh teruskan? Sebab dia tak cakap 9 pagi ke 9 malam. Oh, dia tulislah 9 malam. Masya Allah. Bolehkah kita, sebab mic ni dengan saya ada kuasa lah untuk melanjutkan masa. Saya jadi MC sekejap. Tak apa Ustazah, silakan Ustazah. Tambah sampai pukul berapa ni? 9:30. Boleh ke Encik? Oh, Encik bagi, Masya Allah. Sekejap je, soal jawab ni setengah jam tu sekejap. Silakan buka soal jawab anak-anak sekalian. Alangkah baiknya jika soalan yang berkait dengan tajuk. Tapi kalau di luar topik pun tak apa. Silakan tanya soalan. Nak tanya? Masya Allah, bagi tepuk gemuruh. Dia terus bangun, dia tunggu-tunggu bila nak buka soalan, bila nak buka. Masya Allah. Perkenalkan nama, fakulti apa, asal daripada mana, makanan kegemaran, minuman kegemaran. Masa kecil dulu kan sekolah rendah mesti nak masuk. Tapi yang tu makanan tak payah ya. 3 tu nama, asal daripada mana, fakulti mana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Farahiyah Azizat. Saya dari Kedah. Fakulti HSKMKHS. Human Science. Masya Allah. Okay, saya ada 3 soalan. Yang pertama, kalau macam perempuan, kita orang kan uzur kan. So macam mana kita, tadi Ustazah ada mention, setiap hari kita kena baca minimum 1 muka surat Al-Quran. Ya. So macam mana kita nak maintain baca Al-Quran setiap hari tu kalau macam kita uzur. Lepas tu, soalan kedua, macam mana nak konsisten like istiqamah untuk baca Quran selalu setiap hari lah. And the third is Ya. macam mana nak konsisten untuk solat awal waktu. Masya Allah. Tepuk tangan kepada Fatih. Okey. Kita dah ada wakil perempuan seorang, wakil lelaki. Silakan. Masya Allah. Tengok semua berebut angkat tangan. Ya Allah. Saya tak tahu nak pilih yang mana. Masya Allah. Sabar-sabar, buat bertenang. Nampak tak semua? Siapa tak nampak, dia lambat kahwin. Nampak tak? Nampak. Okey, silakan wakil lelaki bangun je. Okey, sila tuan. Barakallah. Nampak muka macam bakal jutawan ni. Okey. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Idham bin Nawari. Ahmad Idham. Ahmad Idham bin Nawari. Okey. Dari Selangor. Kuliah Al-Quran Sunnah. Soalan saya, Okey. Ustazah ada kata tadi Al-Quran boleh menentang kita dan membantu kita di alam akhirat. Betul? Macam mana kita nak elak daripada ditentang oleh Al-Quran? Masya Allah. Tepukkan gemuruh. Okey.
Saya nak buka satu lagi soalan. Lepas tu kita jawab. Wakil Muslimat, silakan. Okey, sila. Ui, sana sini. Wah, Masya Allah. Jadi, sekali lagi saya nak tengok yang Muslimat. Berapa orang yang nak tanya soalan? Angkat tangan. Wah, ramai. Masya Allah. Terus je lah beratur. Semua yang angkat tangan tu keluar je, beratur. Kita ambil je. Bukan apa. Ya, keluar je. Yang nak tanya soalan keluar, beratur je. Kita ambil je mana kita sempat. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Tepukan gemuruh. Wah, wah, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Anis Dalila. Saya daripada Kuliah Fiqh Usul Fiqh. Mak saya minat tegar Zah. Oh, terima kasih kesalahan mak. Okey. Ya, saya ada soalan. Sekarang ni, kalau daripada kita sendiri, Ustazah pun pelajar daripada Fakulti Syariah, saya pun daripada Fakulti Fiqh dan Usul Fiqh. Kita memang akan fahamlah Al-Quran tu memang akan jadi satu bahan ataupun satu pendamping untuk kita. Tapi zaman sekarang, manusia dia akan lebih kepada logik. Dia akan tengok ada setengah dalam Quran ataupun beberapa bahagian dalam Quran tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang. Jadi soalan saya, macam mana kita nak yakinkan orang-orang di sini dan nak katakan Al-Quran tu betul? Dia bukan sekadar logik akal kita sahaja. Okey, nak convince orang yang macam ni. Okey, terbaik soalan, tepukan. Nama dia, nama Munirah Anis, Masya Allah. Sedap-sedap ke nama orang kan. Anis, tadi Izlan, Fatin. Okey, lagi? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Jihan Balkis. Okey, Jihan. Saya orang Johor. Masya Allah, Johorian. Kalau saya Tessa. Tessa. Okay. Yes, please. Alright. Tapi awak jangan tanya dalam bahasa Inggeris. Saya, bukan apa, saya bahasa Melayu memang saya kurang faham, tapi saya cuba. Tanya dia bahasa Melayu. Okey. Okay, soalan saya. Sebagai seorang orang Melayu, Yes. Okey. kita punya bahasa kan bahasa Melayu kan? Betul. Kita baca Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Betul. Dan bila kita baca tu, kita sekadar baca je kan? Bukannya kita faham. Jadi tak macam sahabat dulu, dia faham bahasa Arab dan bila dia baca tu, mungkin dia memperkuatkan lagi iman kita. Dia menghayati. Jadinya, memang maksud Ustazah untuk Al-Quran ini sebagai firman kita, adakah kita sahaja baca je ataupun kita kena faham dulu semua? Tak, impossible lah semua teruskan. Tapi perlu ke macam kita kena tahu baru kita dapat apa yang Ustazah cerita? Masya Allah, that's a good question. Thank you very much. I try my best. Masya Allah. Nur Jihan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Anis Fatin Suraya dari Muhammad Yazid. Masya Allah. Nur Anis Fatin Suraya. Okay. Suraya, silakan. Saya dari Kedah. Okay. Course HS in Communication. Apa tu? Awak panjang tu. Cik, nak cakap Kedah. Ni maksudnya? Oh, saya kemanusiaan. Masya Allah. Okay. Soalan saya ada dua. Satu, macam mana nak hadirkan rasa seronok dan gembira berbelanja Al-Quran macam para sahabat dulu? Sebab para sahabat dulu ada yang sampai gembira bila dengar ayat Al-Quran dan baca. Soalan yang kedua, macam mana kita nak terapkan Quran dalam kehidupan sampai tahap kita buat Quran ni jadi sebagai panduan dan manual dalam kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba. Ya. Pancaroba. Yang tu je. Terima kasih lah. Masya Allah, terbaik. Tepukan-tepukan kamu jadikan Al-Quran. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Amira daripada kos Arabic Language Literature. Masya Allah. Asal daripada Kedah. Okey. Itu soalan saya. Okey. Berdebak no?
Dalam internet sekarang orang banyak buat kajian pasal Al-Quran dari segi apa, human social experiment, lepas tu dengan air semua tu. Lepas tu saya nak tanya, adakah pahala mendengar Al-Quran sama dengan pahala membaca Al-Quran? Sebab dalam berita tadi pun kadang ada je yang buka, ada yang dengar lagu pasal ada yang dengar Al-Quran. Lepas tu adakah sama pahala dia? Itu saja. Masya Allah, faham. Tahniah. Okey, berjaya akhirnya. Nak juga tanya soalan, akhirnya berjaya. Soalan yang sangat baik. Nama siapa tadi, Dek? Raja Amirah. Masya Allah, Raja negeri mana ni ya? Raja Amirah. Okey. Negeri Kedah lah ya. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Saya Nur Anita Dewi Anita Dewi. Masya Allah. Okey. dari Sabah. Kos Engineering Accounting. Ya, bah. Okey. Saya ada soalan. Soalan yang pertama, ini dari saya memang tiada background agama, sekolah agama. Jadi macam kelas mengaji yang proper tu, ada pun sekejap-sekejap masa sekolah rendah macam itu. Jadi dekat start dari CFS, saya ada kawan dari Q. Dia lah yang selalu tolong ajar macam betulkan bacaan, betulkan tajwid. Lepas tu kan kalau Al-Quran kan kita baca silap sikit, maksud dia jadi lain. Jadi kalau saya tak mengaji dengan kawan tu, kalau saya mengaji seorang, saya rasa bersalah sebab saya rasa bersalah. Takut salah. Banyak sebab takut salah. Ya. Jadi, saya mau kepada, saya dengar juga kalau kita orang tak kenal kalian cinta, Al-Quran pun begitu kan. Jadi kita mesti tadabbur kan. Ya, Jadi betul. saya lebih suka baca buku-buku tadabbur, buku macam tu. Jadi adakah dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari tadabbur melalui buku ataupun ceramah online tu consider sebagai Memahami termasuk Al-Quran. dengan Al-Quran? Ya, saya faham dan saya cuba jawab soalannya. Okey. Jadi, Masya Allah. Tahniah. Kalau saya ada satu soalan lagi. Ya, silakan. Iyalah, ya. Okey. Ya, bah. Soalan, saya takut baca. Soalan kedua, tak apakah kalau macam Al-Quran tu kita tidak simpan yang mushaf yang Al-Quran sepenuhnya? Ya, kalau macam kita just guna Al-Quran ayat translation, sebab yang ayat translation kan kalau macam kita haid ke apa tu kan kita Boleh pegang. Okey. Itu saya soalan saya. Ya, tepukan gemuruh baginya. Tak apa. Tak pernah. Okey. Sebenarnya yang belakang tu kilas ha. Orang lelaki sian dia banyak soalan macam mana kan. Mesti frust kan. InsyaAllah. Agak bertenang dan bersabar. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamila daripada Kedah. Kos IT. Oh, datang dari Kedah. Okey. Nur Syamila. Okey. Soalan saya, kalau kita baca Al-Quran, kan kita dapat pahala. Tapi bila baca Al-Quran tu macam salah tajwid ke, salah apa-apa, adakah pahala tu bertukar jadi dosa ke, saya dapat pahala ke? Masya Allah. Deepnya. Okey. Itu soalannya. Tahniah, terbaik. Bagi tepukan. Baca Al-Quran. Silakan. Waalaikumsalam. Saya Widya Hanani. Okey, Hanani. Dari Negeri Sembilan, kos Islamic Education. Masya Allah. Soalan saya ada dua Ustazah. Yang pertama, apakah bacaan Al-Quran di telefon sama nilainya dengan mushaf? Okey. Satu lagi, bagaimanakah cara Dimaafkan. InsyaAllah. bagaimanakah untuk menjadikan bacaan Al-Quran sebagai rutin harian, terutamanya dengan individu yang sibuk? Masya Allah. Afwan kasira. Tahniah. Barakallah. Masya Allah. Baca Al-Quran di telefon. Okey, lepas tu macam mana nak jadi rutin dalam keadaan sibuk kan? InsyaAllah sibuk ni semua ni macam PM lah ke ni. Sibuk. Jadi nak jadi rutin. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita ada 14 soalan sahaja. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang selalu macam ni kalau program?
Ya. Semangat saya macam ni. Ataupun sebab tadi dah kena bakar-bakar semangat di awal tadi, saya rasa mempengaruhi juga kan. Hebat, tahniahlah UIA, tahniah pensyarah UIA melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berketerampilan, berani, berfikiran kritis. Masya Allah. Okey.